ada campur tangan dalam urusan mahkamah. Dalang kumpulan curi kenderaan miliki PAS Media dicekut. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani edisi Selasa 21 Februari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan tidak akan mengganggu proses undang-undang termasuk kes mahkamah membabitkan anggota Jemaah Menteri. Ia seiring prinsip Malaysia Madani yang tidak bertolak ansur dengan perbuatan rasuah dan menekankan tadbir urus awam yang baik. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal walaupun saya tahu saya dikutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari Parti Keadilan sendiri. Saya tidak boleh menjamin parti saya ini 100% bersih seperti mana orang belah sana kadang bicara kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah. Beliau bercakap pada sidang Dewan Rakyat di Parlimen. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta ringgit melibatkan projek Jana Wibawa. Ahli Parlimen Tasik Gelugor itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pertuduhan dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Datuk Wan Saiful didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan. Ia sebagai dorongan membantu Nectary Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya, Pantai Timur bernilai 232 juta ringgit secara prakelayakan. Dia juga dituduh menerima suapan wang tunai 6.962 juta ringgit daripada syarikat sama. Suapan didakwa disalur menerusi akaun bank milik syarikatnya sebagai upah membantu Nectaries mendapatkan surat setuju terima projek tersebut. Hakim Azura Alwi menetapkan kes membabitkan bekas pengerusi PT-PTN itu disebut semula 22 Mac ini. Baik saudara, di Mahkamah Sama, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Muhammad turut didakwa. Dia mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan meminta dan menerima rasuah berkaitan projek program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa, Jana Wibawa. Adam yang juga ahli perniagaan didakwa meminta rasuah antara 3.5 hingga 7% daripada nilai projek yang bakal diperoleh daripada pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd Mat Jusuh Mamat. Ia sebagai dorongan membantu syarikat mendapatkan surat setuju terima bagi projek di bawah program Jana Wibawa.
Adam turut didakwa menerima suapan RM1.5 juta daripada individu sama sebagai upah membantu syarikat mendapatkan surat bagi projek membina jalan di Perlis secara rundingan terus bernilai RM47.8 juta. Dia dibenarkan ikat jamin RM120,000 dan kes disebut semula 23 Mac. Satu kertas siasatan dibuka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terhadap stesen televisyen Awesome TV berkaitan laporan beritanya. Siasatan dikendali mengikut Seksyen 206 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu kegagalan patuh syarat lesen. Menurut kenyataan MCMC, pertemuan telah dibuat dengan pengurusan tertinggi stesen televisyen tersebut semalam. Siasatan lanjut diteruskan. Selepas lengkap, kertas siasatan akan dikemuka kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk pendakwaan. Stesen televisyen itu menerusi beritanya sebelum ini dilapor memaparkan cadangan pengurangan penjawat awam. Seorang lelaki Indonesia dipercayai dalang kumpulan curi kereta di Seremban antara 6 yang berjaya dicekup. Semakan mendapati suspek turut memiliki pas media dari negara seberang yang lazimnya dikeluarkan kepada wartawan dan juru gambar. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Nanda Makruf, suspek sering melakukan jenayah bersama isteri dan 5 rakan senegara. Modus operandi dia memecahkan kenderaan dan suspek yang mula kita tangkap ni dia akan menyerahkan hasil curi ni tadi kepada suspek yang telah ditangkap pada 19 bulan untuk dibuat jualan, ya. Itu modus operandi dia. Dan kita ada jumpa ni dia punya identiti wartawan, dan tapi kita masih dalam proses untuk mengesahkan sama ada dia tulen ataupun palsu. Kumpulan terbabit disyaki terlibat jenayah pecah kereta di sekitar Seremban sejak Januari lalu. Semua suspek direman hingga 24 Februari. Kes dirujuk mengikut Seksyen 397 Kanun Keseksaan. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR negara yang berkhidmat di Turkiye mula meninggalkan Nur Dagi bermula petang ini. Kumpulan pertama seramai 70 individu bersama 2 ekor anjing pengesan akan menaiki penerbangan ke Istanbul dan dijangka tiba di Kuala Lumpur Khamis ini. Ketua Pasukan MAS 10 Abdul Manaf Cik Isa berkata, pasukannya terdiri daripada anggota Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam. Pasukan yang akan kembali ke tanah air adalah pasukan MAS 10 seramai 70 orang termasuk 2 ekor anjing akan membuat persiapan akhir untuk meninggalkan pekalan ini dan menuju ke Gaziantep, seterusnya ke Istanbul bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Turut pulang bersama kumpulan berkenaan ialah 3 pengamal media dari RTM dan bernama. Mereka mengupakan pasukan kedua yang dihantar bagi membantu kerja-kerja SAR mangsa gempa bumi di selatan Turkiye. Baik saudara, seterusnya untuk maklumat cuaca di seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan Wani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej gambar radar terkini, hujan kini masih lagi dilihat berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di negeri Terengganu, Pahang, Johor, negeri Selangor serta di pedalaman negeri Perak. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Bagi Sabah dan Sarawak, hanya hujan renyai yang kini diperhatikan di bahagian Sandakan di negeri Sabah serta di pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Dan buat masa ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang iaitu boleh mencapai melebihi 60 km sejam. Dan ketinggian ombak boleh mencecah melebihi 4.5 meter.
Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berkenaan iaitu kawasan perkapalan Kondo, Bungkuran, Reef South, Reef North, layang-layang Palawan, Sulu dan juga Labuan. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 27 Februari nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua penduduk kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Baik, kembali dalam berita wilayah. Helah 3 beradik menyurutkan dadah dalam perabot terpakai dalam lori tidak berhasil apabila taktik itu berjaya dikesan pihak berkuasa. Hasilnya 150 kg syabu berjaya dirampas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek ditahan di Kuala Krai selepas kenderaan dinaiki dikesan berada dalam keadaan mencurigakan. Ketika itu mereka dalam perjalanan membawa bekalan dadah dari sempadan Kelantan ke Lembah Klang. Jadi lori ini seolah-olah digunakan untuk membawa perabot. Tetapi dalam pemeriksaan yang kita buat, kita telah berjaya menemukan ada 6 guni dalam lori tersebut. Dalam 6 guni itu ada pula plastik hitam dan di dalamnya mengandungi satu plastik lain dan setiap plastik ini ada 25 bungkusan yang tertulis serbuk teh King Chan Shan Refined Chinese Tea. Bagaimana itu tuan? Siasatan awal mengisyaki 3 bersaudara itu mengambil upah sebagai penghantar dadah. Mereka menjadikan lori milik keluarga sebagai kenderaan mengangkut bahan terlarang itu. Suspek dipercayai mendapat bekalan dari negara jiran. Syabu yang dirampas disyaki boleh digunakan 1.5 juta penagih. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Zaki turut memaklumkan 2 lelaki rugi lebih RM1.5 juta selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian Macau Scam. Kedua-dua mereka ditipu sindiket yang menyamar sebagai pihak berkuasa mendakwa mereka ada melakukan aktiviti jenayah. Menurut Datuk Zaki, mangsa yang bekerja sebagai guru melaporkan menerima panggilan telefon 6 Januari lalu. Pemanggil mendakwa dia ada membuat tuntutan insurans palsu dan terbabit aktiviti penggubahan wang haram. Bimbang diambil tindakan. Dia membayar RM285,000 kepada sindiket. Seorang lagi mangsa merupakan juru kimpal. Dia menerima panggilan telefon oleh sindiket yang menyamar sebagai polis.
Mangsa didakwa menjual kad pengenalan miliknya dan dikehendaki membayar RM339,000. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana tipu. 2 juta batang rokok dipercayai lari cukai dirampas Kastam Pahang. Turut disita sebuah lori dipercayai digunakan untuk kegiatan penyeludupan. Rampasan dan sitaan dibuat di sebuah stesen minyak di Jertih, Terengganu. Pengarah Kastam Pahang, Wan Apandi Wan Hassan, menyatakan lori terbabit diletakkan di situ tanpa pemandu. Rokok putih yang disyaki barang larangan import yang dirampas adalah sebanyak 2 juta batang. Nilai rampasan adalah dianggarkan sebanyak RM160,000 dan jumlah duti atau cukai yang terlibat dianggarkan sebanyak RM1,336,000. Nilai keseluruhan rampasan membabitkan sebuah motor lori dan rokok-rokok termasuk duti atau cukai dianggarkan berjumlah RM1,551,000. Siasatan awal mengisyaki rokok yang dirampas dibawa masuk dari luar negara. Usaha mengesan suspek terlibat dipergiat dan kes dirujuk mengikut Akta Kastam 1967. Seorang remaja lelaki yang dikhawatiri lemas ketika mandi di pesisiran pantai Teluk Cempedak semalam ditemukan maut. Mayat mangsa dijumpai sekitar 3 petang tadi, kira-kira 2 kilometer dari lokasi dia dilaporkan hilang. Pegawai Perhubungan Awam Bomba Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam. Ia kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Mangsa dikhawatiri lemas ketika beriadah bersama 2 lagi rakannya di pantai Teluk Cempedak, Kuantan. 2 rakannya bagaimanapun terselamat. Peruntukan lebih besar dimohon Kerajaan Negeri Pahang menerusi Belanjawan 2023 bagi baik pulih jalan persekutuan yang rosak. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata lebih RM400 juta diperlukan bagi menyelenggara penuh jalan berkenaan. Peruntukan bakal diguna untuk kerja penurapan, membuat lapisan atau jalan baharu di sepanjang lebih 3,000 km jalan persekutuan yang terjejas. Dan untuk makluman semua, kita telah mohon lebih daripada 400 juta untuk tahun ini yang diperlukan untuk menyelenggara jalan di seluruh negeri Pahang ni. Dan pihak kerajaan juga berharap supaya peruntukan yang 400 juta ini dapatlah kita dapat sepenuhnya supaya kita dapat menyelenggara jalan dengan lebih baik. Beliau berkata ditemui selepas sesi taklimat bersama Jabatan Kerja Raya di Kuantan. Dasar Warga Emas Negara, program pengisian rohani bagi murid akhir tahun sekolah rendah dan pusat pandu lalu Kita Recycle antara intipati perkongsian dari Negeri Sembilan. Perkembangannya bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin. Silakan Azlina. Terima kasih Angkasa Puri. Kerajaan Negeri Sembilan beri komitmen terhadap Dasar Warga Emas Negara DWEN dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara PTWEN bagi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, usaha tersebut selaras Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan pada semua peringkat. Melalui kolaborasi strategik antara agensi kerajaan, NGO dan masyarakat, inisiatif Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE dapat membantu menyelaras kegiatan harian warga emas di setiap kawasan parlimen. Sehingga Disember 2022, sebanyak 9 PAWE telah ditubuhkan di setiap daerah di Negeri Sembilan dengan keahlian 1,476 warga emas.
Beliau berucap pada Majlis Penghargaan Pesara Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan 2022 di Seremban. Tambahnya, agensi negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT juga perlu memastikan pembinaan bangunan dan infrastruktur awam sesuai dengan keperluan golongan pesara dan warga emas. Program Khatam Al-Quran Perdana Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Peringkat Negeri Sembilan diadakan baru-baru ini di Masjid Sikamat Seremban bagi meraihkan kejayaan pelajar darjah 6 menamatkan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Program mendapat sambutan memberangsangkan dengan 1,500 murid darjah 6 dari Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Seluruh Negeri Sembilan mengambil bahagian. Majlis penutupan program khatam disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam ucapannya, beliau berkata program itu selari dengan aspirasi sistem pendidikan negara dengan memastikan setiap murid mencapai potensi diri menerusi pembacaan Al-Quran. Anak-anak ini akan melalui proses Ramadan tadi, Isra' Miraj, supaya mereka sentiasa mengingati hari kebesaran Islam. Di samping itu juga kita nak lihat bahawa anak-anak kita dapat memeriahkan masjid dan surau kembali sempena Ramadan ini. Jadi mereka saya harap tidak tertinggal dalam kumpulan-kumpulan tadarus yang ditubuhkan di masjid dan surau sempena Ramadan ini, insya-Allah. Katanya lagi, penguasaan pembacaan Al-Quran dalam kalangan murid sekolah rendah juga menjadi teras dan matlamat dalam memperkasa pelaksanaan program Chekhov yang dilaksana kerajaan negeri sejak 2015. Dalam usaha membudayakan amalan kitar semula, SWM Environment bersama Majlis Bandaraya Seremban MBS jalin usaha sama membangunkan fasiliti Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle. Berkonsepkan pandu lalu, barangan kitar semula yang dikumpul ditempatkan di pusat sehenti yang disediakan dengan mudah. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan amalan kitar semula dalam kalangan masyarakat sekaligus mengatasi masalah peningkatan sisa pepejal. Fasiliti ini juga diharap akan dapat membantu masyarakat untuk memulakan aktiviti kitar semula ataupun meningkatkan amalan kitar semula mereka dan secara tak langsungnya menyumbang kepada kelestarian alam dan juga mesra alam. Dan sudah pasti dengan adanya kitar semula, ianya dapat menyumbang kepada ekonomi kitaran dan juga mengurangkan beban tapak pelupusan yang mana barang-barang kitar semula tidak perlu dihantar ke tapak pelupusan. Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle beroperasi setiap hari bagi memudahkan urusan kitar semula orang ramai. Sejak dilancarkan Disember tahun lalu, SWM Environment berjaya mengumpulkan lebih 4 tan barangan kitar semula. Laporan itu mengakhiri paparan berita wilayah dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan. Baik saudara, masih mengenai Negeri Sembilan, sebuah balai bomba baru akan dibina di negeri itu tahun hadapan. Sebuah lagi balai sedia ada pula akan dinaik taraf. Pengarah Bomba Negeri Sembilan Hamdan Ali berkata, balai bomba yang bakal dibina terletak di Johor. Manakala balai yang dinaik taraf ialah Balai Bomba Kuala Pilah. Pembinaan dan naik taraf bakal memperkasa 20 balai bomba sedia ada di negeri itu. Jadi mana kita boleh tentukan balai-balai yang manakah yang paling pantas boleh sampai. Mana bukannya seperti yang dekat tapi yang paling cepat yang akan sampai. Dan sebenarnya kita juga sekarang ini telah mengiktiraf kalau adanya pasukan-pasukan yang kita latih. Diorang juga sebenarnya sekarang ini kita banyak melatih pasukan-pasukan di bangunan ataupun di tempat-tempat tertentu supaya diorang pun mahir. Beliau ditemui pada Majlis Perbarisan Tahunan JBPM Negeri Sembilan di Seremban 2. Kru berita semasa RTM Negeri Sembilan menerima sijil penghargaan atas kerjasama dalam membuat liputan. Pada majlis sama, Hamdan turut melancarkan pengoperasian semula Balai Bomba dan Penyelamat Seremban yang selesai dinaik taraf.
Tahap kesedaran yang tinggi terhadap kebersihan alam sekitar penting bagi membolehkan hasrat kerajaan negeri menjadikan Johor sebuah negeri bersih tercapai. Esko Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Johor, K. Raven Kumar bagaimanapun berkata, tahap kesedaran rakyat Johor terhadap penjagaan kebersihan awam, khususnya penjagaan sungai masih pada tahap yang rendah. Menurutnya, perkara itu dapat dilihat apabila masih banyak sampah domestik dibuang ke dalam sungai-sungai di negeri itu. Kerajaan Johor katanya komited menjadikan persekitaran Johor lebih baik menerusi agenda Johor Bersih yang bermula sejak Julai tahun lalu. Justru masyarakat perlu mengubah sikap dan menjadi lebih cakna terhadap kebersihan berbanding hanya bergantung dengan usaha kerajaan. Ramai ni. Dia pun kena mainkan peranan yang penting lah. Sebab kita tak boleh kutip aja tapi sampah tak berkurangan, itu pun tak bagus juga. So kesedaran orang ramai paling penting lah untuk mengurangkan dari segi isu sampah ni. Kerajaan Johor juga menyokong usaha pelabuhan Tanjung Pelepas menjalankan rangka kerja kelestarian alam yang menjadi penanda aras bagi pengurusan pelabuhan dalam negara. Baik saudara, fokus negeri di bawah Bayu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar sokong usaha penganjuran program kebudayaan di Sabah. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyokong usaha penganjuran program kebudayaan semua etnik di Sabah. Menterinya Datuk Christina Liew berharap lebih ramai pihak termasuk agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO tampil untuk melaksanakan inisiatif itu kerana menerusi kepelbagaian budaya ia mampu memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat. Menurut Datuk Christina, usaha itu sekaligus melestarikan budaya pelbagai etnik di negeri ini agar tidak hilang ditelan zaman, malah keunikan budaya juga menjadi tarikan kepada pelancong ke negeri ini. I think this is a very good program untuk promoting language, ethnic, and then also the perpaduan actually among all the groups of the ethnic. You see, just now the information given was 35 ethnic groups and 217 sub-ethnic group. So they gathered together today for one-day seminar supaya mereka boleh cari jalan where they can promote three main factors: economy, culture, as well as education. Beliau ditemui media selepas merasmikan Seminar Solidariti Etnik 2023 sempena perayaan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa 2023 anjuran Lembaga Kebudayaan Sabah dan Institusi Kajian Orang Asal Borneo, Universiti Malaysia Sabah di Penampang. Seminar yang dihadiri pelbagai persatuan etnik di Sabah ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya kuis Solidariti Etnik, kuis Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa, persembahan kebudayaan dan seminar mengenai bahasa etnik. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus menerajui kerajaan negeri. Presidennya Datuk Peter Anthony berkata ketetapan itu dibuat selaras pendirian parti yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita di peringkat parti iaitu kita sebenarnya menyokong siapa sahaja kerajaan di peringkat negeri Sabah, begitu juga di peringkat persekutuan. Namun perkara baru-baru berlaku ini kita jadikan ia sebagai pengajaran kita, sebagai sempadan kita semua untuk terus maju membangunkan negeri Sabah ini. Jadi saya bersama-sama dengan pimpinan tertinggi di peringkat KDM membuat keputusan untuk memberi sokongan penuh kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noh bagi menerajui kepimpinan tertinggi di peringkat negeri Sabah. Beliau memberitahu sidang media di Penampang. Pada Januari lalu, KDM dalam satu kenyataan menarik sokongan terhadap Datuk Haji Ji kerana tidak lagi mempunyai sokongan majoriti sebagai Ketua Menteri.
Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu atau kabar angin khususnya mengenai situasi keselamatan kerana ia boleh menimbulkan kegusaran masyarakat. Tindakan itu juga boleh menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Dato' Nur Alam Han Wahid Han meminta orang awam agar lebih bertanggungjawab dan merujuk kepada pihak berwajib bagi memastikan kesahihan sebarang maklumat atau berita yang diperolehi terutamanya melalui media sosial. Inginlah menyeru kepada masyarakat di luar supaya sentiasa peka, prihatin dan juga sentiasa lebih berhati-hati dalam sebarang penyebaran berita-berita yang tidak tepat, yang palsu. Kemudian dalam masa yang sama juga sentiasa berhati-hati dengan skamer ataupun perkara-perkara yang kita rasa agak sensitif lah dan boleh mencetuskan kegusaran. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM selepas menerima kunjungan daripada rombongan Jabatan Penyiaran RTM Sabah diketuai Timbalan Pengarahnya Aminah Samsudin Muhammad di Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, Dato' Nur Alam yakin MKN Sabah dan RTM akan dapat bekerjasama khususnya dalam menyebarkan berita sahih dan tepat berkaitan isu keselamatan. Pelaksanaan menu Rahmah mendapat sambutan daripada pengusaha restoran di negeri ini. Ini termasuk pemilik restoran yang beroperasi di Kepayan Pinampang, Siti Zulaiha Abdul Muttalib yang mengambil bahagian dalam inisiatif menawarkan menu tersebut bagi berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Ketika ditemui RTM, Siti Zulaiha memberitahu, sejak memperkenalkan menu Rahmah sebulan lalu, sambutan daripada pelanggan amat menggalakkan. Alhamdulillah, sambutan yang sangat baik pada semua pelanggan, memang sangat ramai. InsyaAllah Dapur Bunda akan meneruskan menu Rahmah ini bagi membantu ramai rakyat di luar sana. Dalam pada itu, beliau berharap kerajaan dapat mempertimbang pemberian subsidi atau penurunan harga barangan kepada pengusaha restoran yang menawarkan menu Rahmah. Beliau yakin dengan harga barangan yang lebih rendah, lebih ramai pengusaha restoran menu Rahmah mampu bertahan untuk meneruskan inisiatif kerajaan perpaduan ini. Dapur Bunda menawarkan 2 menu Rahmah yang berlainan setiap hari dengan harga serendah RM4.90 serta air minuman percuma. Jasad Lance Corporal Adrian Baintim, 25 tahun, selamat tiba di lapangan terbang Sandakan pada 9.25 malam tadi. Jasad mendiang diterbangkan dari Pangkalan Tentera Udara Subang dengan pesawat Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada 5.30 petang semalam yang turut diiringi beberapa ahli keluarga terdekat mendiang. Ketibaan jasad mendiang disambut penolong pegawai memerintah Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Sri Kinabatangan Major Syahwira Ma'ruf. Anggota tentera turut memberi penghormatan terakhir kepada Adrian, seorang anggota tentera darat daripada Grup Gerak Khas GGK atau Komando. Jasad mendiang kemudiannya dibawa ke kampung halamannya di Kampung Maliau Tongod bagi urusan pengebumian. Pada 7 Februari lepas, Adrian dilaporkan hilang ketika menjalani latihan menyelam di 0.7 Batu Nautika Barat Daya Pulau Undan, Melaka. Mendiang hilang ketika latihan eksersis pari harimau iaitu kursus juruselam bersama 6 pegawai dan 37 peserta dari Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Sungai Udang, Melaka sebelum mayatnya ditemukan orang ramai dalam keadaan terdampar dan lengkap berpakaian sut penyelam di Pantai Bakau, Tanjung Sepat, Selangor pada 10.15 pagi Ahad lalu. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dia. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah. Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus dari Sarawak hari ini, Jawatan Kuasa Jamin Keselamatan Makanan Negara dibentuk. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V.
Ya, dia Kerajaan Persekutuan dan Sarawak akan membentuk satu jawatan kuasa bersama bagi menjamin keselamatan makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, dengan ketidaktentuan sektor itu, kerajaan harus mencari pendekatan proaktif bagi memastikan bekalan makanan negara terus terjamin. It should play an important role for safeguarding the food security. Not only for Sarawak but also for Malaysia. Yeah. So the term used here, the net exporter, it could mean that export to Semenanjung also. Itu antara perkara yang dibincangkan bersama Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rudi Utom dalam kunjungan hormatnya di Kuching. Kunjungan singkat itu juga bagi menjemput Datuk Seri Stephen bagi merasmikan Sarawak Pharma Fest yang akan berlangsung Rabu ini di Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Stephen turut berharap jawatankuasa pembangunan bersama itu mampu menangani keselamatan makanan di sempadan Sarawak. So we have to alert our farmers, especially the small growers and so on, so that they be able to look at how important for us to comply with the need for us to look into pesticide content and so on. And right now, I think our department is looking into it. Jelasnya ia penting berikutan beberapa negara di barat memperketatkan syarat ekspor agro dari negara tropika seperti Malaysia. Tempat transit gelandangan TTG Kuching dijangka siap November tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi menggubal dasar dan memantau hala tuju TTG Kuching, sebuah lembaga penasihat TTG Kuching ditubuhkan. Jadi kita bawa ahli-ahli lembaga penasihat tempat transit gelandangan Kuching ini bermesyuarat di Sibu supaya lepas mesyuarat mereka akan dapat lihat TTG, bagaimana TTG Sibu ini beroperasi. TTG adalah satu projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 peruntukan Kerajaan Sarawak untuk komuniti gelandangan. Ini bagi menyediakan kemudahan transit sementara, khidmat sokongan dan rujukan saringan kesihatan, bimbingan, latihan serta menangani isu sosial yang mereka hadapi. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke TTG Sibu selepas bermesyuarat kali pertama bersama ahli lembaga penasihat TTG Kuching di Sibu. Sejak pengoperasiannya pada Disember 2021, TTG Sibu telah menerima transit daripada 74 orang gelandangan, iaitu 55 lelaki dan 19 perempuan. Daripada jumlah tersebut, 48% gelandangan keluar secara sukarela dan 15% mendapat pekerjaan sehingga 1 Februari lalu. Tambah beliau, selain TTG Kuching, TTG Miri dan Bintulu juga akan ditubuhkan. Kementerian Pengangkutan Sarawak menyambut baik cadangan naik taraf lapangan terbang Miri dan berharap projek itu segera diluluskan berikutan peningkatan penumpang di utara negeri ini. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin yakin projek naik taraf yang dianggar bernilai 60 juta ringgit itu diberi penekanan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Jelas Datuk Seri Lee, selain penerbangan komersial, lapangan terbang tersebut juga lokasi bagi perkhidmatan udara khasnya helikopter untuk sektor minyak dan gas di Miri. We hope that our Miri Airport this time, the 60 million will be given top priority because it says that it's going to refer to the EPU. Yeah? And I hope this time this project will be approved and will be given priority. We've been waiting far too long and there's a need for this airport upgrading to be as soon as possible. And also here in Miri, apart from commercial flights, we also have the oil and gas air services, especially helicopters. Datuk Seri Lee berkata demikian di Miri selepas diminta mengulas berkaitan cadangan naik taraf lapangan terbang Miri yang dibentangkan oleh Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Man, pada sidang Parlimen. Beliau juga berharap projek meluaskan bangunan terminal sedia ada, menambah baik kawasan terminal bagi operasi penumpang, perkhidmatan udara luar bandar dan fasiliti lain untuk keselesaan penumpang itu dapat membantu menarik lebih ramai pengunjung ke Sarawak sekaligus meningkatkan sosioekonomi.
Projek pembinaan jambatan kedua limbang yang menelan kos RM187 juta dijangka dapat disiapkan pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu memaklumkan walaupun berlaku kelewatan namun beliau yakin pihak pelaksana mampu menyiapkan projek tersebut mengikut perancangan. Setakat Januari ialah physical progress adalah sebanyak 55% lah. 55% berbanding dengan jadual pelaksanaan 88%. Jadi maknanya ada sedikit kelewatan lah. Bukan sedikit, ada banyak sikit lah kelewatan sebanyak 32% lewat daripada jadual asal projek ni. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke tapak projek pembinaan jambatan kedua limbang di Pabahanan Limbang. Dalam perkembangan lain, Insinyur Aidil turut memaklumkan pada masa ini kerajaan negeri giat membekalkan kemajuan pembangunan infrastruktur di negeri ini dengan anggaran kos keseluruhan RM50 bilion yang dikendalikan di bawah kementeriannya. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar baru-baru ini menyantuni penduduk Umar Bahar Sang Anau dengan memudahkan urusan dokumen pengenalan mereka. Menurut Wakil Pegawai Jabatan Penerangan Negara JPN bahagian Kapit, Morrison Sanex, program kali ini menyasarkan kira-kira 300 penduduk kampung tersebut. Morrison dalam kenyataan media memaklumkan antara urusan yang disediakan oleh kaunter bergerak adalah penukaran alamat serta permohonan kad pengenalan kali pertama bagi kanak-kanak yang telah berusia 12 tahun ke atas. Selain daripada itu, pihaknya turut mengadakan pameran mini dan ceramah ringkas tentang pencegahan penyakit rabies, pendaftaran pengundi secara automatik serta kepentingan menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Program itu diadakan sehingga 24 Februari bermula semalam. 12 orang pemain terdiri daripada guru-guru dan kaki tangan pejabat pendidikan daerah PPD dari seluruh Sarawak bakal mewakili pasukan bola tampar wanita Maksak Sarawak ke peringkat kebangsaan di Negeri Sembilan 23 hingga 26 Februari ini. Masing-masing 6 pemain dari bahagian Bintulu, 4 pemain dari Kuching dan Semerahan serta 2 pemain dari Kapit. Mereka dilatih guru Sekolah Kebangsaan SK Asyakirin Bintulu, Kong Kiesun dan pengurusnya pula guru SK Kidurong 2, Cikgu Weli. Bercakap kepada pemberita di Pejabat Residen Bintulu, pengurus pasukan Weli menjelaskan pihak mereka telah memilih barisan pemain yang terbaik bagi mewakili pasukan itu. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga prestasi pemain pada masa kejohanan, kita telah berbincang dan memanggil mereka secara personal lah. Dari kebanyakan player yang kita panggil, ada beberapa orang yang menolak sebab komitmen kerja jabatan masing-masing. Namun begitu, pasukan kita masih lagi boleh dikatakan kuat dan sangat berpotensi untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lah. Beliau ditemui selepas penyerahan bendera kontingen oleh pengerusi Maksak bahagian Bintulu yang juga residen bahagian Bintulu, Nyurak Keti. Terdahulu sebelum itu, Nyurak telah menyampaikan amanat beliau kepada pasukan tersebut serta menyatakan keyakinan beliau akan kemampuan pasukan bola tampar wanita Maksak Sarawak 2023. Kita menghantar satu pasukan yang memang ada harapan lah, kerana sebahagian daripada pemain kita ada pengalaman di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. So kita ada yakin, kita amat yakin lah mereka ini boleh membawa pasukan Sarawak ke tahap yang tinggi, yang ke tahap yang lebih tinggi. Malah beliau percaya semangat kerjasama yang ditunjukkan para pemain mampu membawa cabaran Maksak Sarawak di peringkat kebangsaan itu. Pasukan tersebut yang telah memulakan sesi latihan sejak minggu lalu di SJKC Sibiu turut dibarisi bekas pemain kebangsaan Ursula Moh Yong Ching yang merupakan guru di SMK Tatau. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Dari Sarawak.
Saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan merasmikan Haflah Atfal Tadika Islam peringkat Kedah di Alor Star. Pada titah perasmian, baginda berkata masa depan negara terletak pada kemenjadian generasi muda. Menurut baginda, ibu bapa dan guru bertanggungjawab memberi didikan yang sempurna supaya ia selari dengan tuntutan agama dan relevan dengan keadaan semasa. Sehubungan itu menjadi hasrat baginda agar institusi yang diamanahkan dapat membangunkan insan yang cemerlang kualiti yang mampu menjadi generasi perintis profesional yang kompeten dan berdaya saing. Seramai 238 pelajar di 49 buah tadika Islam di seluruh daerah negeri itu menerima scroll tamat pengajian daripada baginda. Penduduk luar bandar meletakkan harapan tinggi pada pembentangan semula Belanjawan 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 24 Februari ini. Di Pulau Langkawi, golongan nelayan berharap kerajaan dapat meringankan beban kewangan isi rumah dan tidak meminggirkan kebajikan kumpulan itu. Antara yang disuarakan, mereka mahu peruntukan dan insentif seperti yang dirangka sampai ke tangan mereka. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Hasrat itu dizahirkan warga emas yang terdiri daripada penduduk kampung yang masih kuat turun ke laut mencari rezeki. Kurang-kurangnya ke minyak tu kalau macam tak ada lesen kan, dapat dikurangkan sikit bagi mudah kerja nelayan ni, macam tu lah. Pasal masalahnya kalau nelayan tak lesen ni, minyak sampai boleh. Hak tu saja. Ada sekatan pula untuk nelayan ni. Limit dia 10 liter kalau sehari nak pergi. Jadi masalah kalau orang je besar. Lepas dia belanja makan punya. Nak harap kata nak bantu tiap-tiap bulan orang nak dapat tu. Kita tak malah macam tu kan. Sebab kita buat kerja tak cacat apa lagi. Bolehlah kita buat kerja tak ada masalah tu. Cuma tang barang minyak tu lah. Hal lain semua tak ada masalah. Bagi Belanjawan 2023, mereka memohon agar kerajaan memudahkan urusan permohonan lesen pukat bersesuaian bagi memudahkan lagi urusan menangkap ikan. Lepas tu pakcik ni lah dalam keadaan buat kerja, lesen pun belum dapat lagi. Umur dah pakcik dah 55. Mohon ni dah banyak kali dah tapi tak dapat lagi lesen. Cuma buat kerja macam tu lah, kerja macam biasa lah. Maknanya duit bulanan yang kata kerjaan bagi untuk nelayan bantuan tu kita tak dapat lah. Seiring dengan peningkatan kos sara hidup yang dirasai semua lapisan masyarakat, golongan nelayan juga tidak terkecuali. Mengakui bantuan disalurkan kerajaan sebelum ini banyak memberi manfaat, mereka tetap berharap ada penambahbaikan bantuan dalam belanjawan kali ini. Mengharapkan joran dan bukannya ikan, itu perumpamaan jelas yang disuarakan oleh penduduk luar bandar, khususnya golongan nelayan di Pulau Legenda Langkawi. COVID-19 pastinya meninggalkan impak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi negara, dan apa yang diharapkan oleh golongan ini kepada pembentangan bajet 2023 pada Jumaat ini adalah peruntukan yang holistik dan menyeluruh kepada seluruh golongan ini, khususnya kepada golongan nelayan di Langkawi. Muhammad Najib Mansur, RTM. RM2.6 juta wang zakat diperuntukkan Lembaga Zakat Selangor bagi membiaya persiapan persekolahan 67,798 anak asnaf fakir, miskin dan mualaf sesi 2023. Peruntukan itu lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya, iaitu sekitar RM30 juta. Bantuan meliputi murid prasekolah, sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah agama, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah agama. Secara purata, setiap keluarga menerima bantuan mengikut jumlah tanggungan maksimum sehingga RM2,000 bagi satu keluarga. Alhamdulillah, syukur pada hadirat ilahi kerana pada hari ini kami diraikan dengan sangat baik oleh Lembaga Zakat Selangor, yang mana anak-anak kami seramai 6 orang telah diberikan bantuan oleh Lembaga Zakat Selangor berupa pakaian dan juga bantuan untuk yuran.
Antara bantuan-bantuan yang diberikan pertama sekali adalah bantuan iuran persekolahan sehingga maksimum RM1,200 satu keluarga dan juga bantuan-bantuan keperluan pakaian persekolahan iaitu pakaian-pakaian baju dan juga alat-alat tulis. Bantuan disalur melalui 3 kaedah bayaran iaitu kredit ke akaun bank ketua keluarga, baucer tunai di mana-mana cawangan bank Islam atau secara tunai bagi kes-kes tertentu. Hanya dalam tempoh 2 jam, 500 ekor ayam habis terjual menerusi program Jelajah Ehsan Rakyat Dun Sungai Kandis di Klang pagi tadi. Turut laku 300 papan telur dan 300 pak beras. Program berlangsung di tapak letak kereta Surau Islamiah Taman Bukit Jati, Klang. Menurut Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, Nur Aziati Hassan, pelbagai barangan asas ditawar pada harga yang rendah. Antaranya ayam standard dijual pada harga RM10 seekor, daging pejal segar RM10 sebungkus dan telur grade B RM10 sepapan. Turut tersedia minyak masak 5 kg pada harga RM25 dan RM10 untuk beras 5 kg. Bagi pendapat saya rasa elok diteruskanlah sebab dia macam ialah dia dapat membantu meringankan beban rakyat kan. So macam yang B40 memang mengalu-alukanlah, dia orang seronok, dia orang suka. Penduduk yang ditemui mengakui penganjuran program sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Mereka berharap ia dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, saya rasa bersyukurlah sebab dapat membantulah dengan segi kewangan sekarang ni kan. Kurangnya barang-barang keperluan macam ni yang kita hendak pemudah kan kita. Saya bukan ini sudah 2-3 kali je. Saya merasa membeli barang-barang dengan harga yang berpatutan lah. Berkemampuan waktu sekarang ni lah yang tu saya rasa puas hati lah. Alhamdulillah, ya Allah Tuhan ku terima kasih. Sebab apa kami ni macam warga emas ni, lepas tu ibu tunggal tak mampu kan semua agak kanan. Alhamdulillah, minta buatlah lagi selalu dan di tempat kami. Kami ni datang jauh tau. Tahu ada tempat-tempat macam ni, alhamdulillah tahu. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan bagi membantu Persatuan melaksanakan program sukan di peringkat akar umbi. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli memaklumkan pada 2022 sebanyak 15.5 juta ringgit telah disalurkan kepada 223 persatuan sukan berdaftar. Ini bukti komitmen kementerian mendukung ekonomi sukan dan permainan yang dikendalikan oleh bekas pemain. Yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa menyokong. KBS juga telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan kawasan bagi membantu persatuan sukan termasuk kelab dan akademi bagi melaksanakan program sukan di peringkat akar umbi. Akademi sukan dan permainan yang berminat boleh membuat permohonan kepada kementerian ini melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Selangor Muhammad Hasnizan Harun. Soalan saya, sejauh mana bantuan diberikan kepada bekas atlet mampu? Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Baik saudara, usaha menyemarakkan aktiviti pelancongan dan ekonomi warga Kuala Lumpur terus dipergiat menerusi kerjasama Yayasan Budi. Ia juga menjadi langkah pertama ke arah merealisasikan dunia Melayu yang syarat dengan pembudayaan seni dan sejarah. Kita ikuti laporan Syazwani Samsu.
Lebih 50 lukisan bertemakan budaya, warisan Kuala Lumpur, sastrawan dipamer untuk pengunjung di Galeri Wisma Budi. Menghiasi setiap penjuru lorong sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, mural bertemakan filem lakonan seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sambutan yang diberi mendorong Yayasan Budi dan DBKL untuk meluaskan pameran berkenaan ke kawasan berhampiran. Kami akan memohon kebenaran dahulu apa yang patut kita pamerkan. Misalnya suku kata budi bahasa budaya kita. Jadi kita letakkan di situ. Dan kita mengadakan pameran nyanyian lagu-lagu lama, lagu-lagu budi, lagu-lagu perpaduan sekali seminggu di Jalan Tuanku Abdul Rahman, dan kita selitkanlah apa yang disebut sebagai inti sejarah dan budaya kita. Program ini sudah tentu bagi pekedai-pekedai. Mereka rasa bila kita tutup jalan, kemungkinan orang tak lalu di depan kedai mereka, maka kuranglah perniagaan mereka. Jadi, tanggungjawab KL yang Menteri Kuala Lumpur, bawalah konten-konten pengisian kepada ruang ini. Mencipta lagi satu konten baru kepada ruang ini yang saya yakin tengok dari segi material yang ada tadi dalam bangunan Yayasan Budi dan juga cadangan nak dilaksanakan tu, saya yakin ia akan menyokong menjadikan usaha kita lebih padu dan sebolehnya menjayakan usaha ini. Dan akhirnya nanti orang suka datang ke sini menggunakan pengangkutan awam. Sebab dia akan menambahkan keindahan kawasan sini, khususnya lorong yang dulunya kosong. So sekarang dia bertambah cantik dan juga dihiasi dengan filem-filem lama lah, klasik, dan juga suasana yang boleh memberi pendidikan kepada golongan muda untuk lebih menghayatilah filem-filem lama kita, filem-filem Melayu. Ni akak first time nampak yang ni, tak tahu pula kat sini ada. So just spend time dengan mak dengan anak, just bawa jalan-jalan je. So, tiba-tiba nampak pula beca kat depan tu. Daripada tinggal kosong macam ni kan, so better kita manfaatkan kita punya lorong-lorong di Kuala Lumpur. Okey jugalah bagi ramai orang datang, support kita orang beli kat sini. Lagi okey lah. Merancangkan lagi kegiatan ekonomi peniaga sekitar, pelbagai program dianjur di sepanjang laluan bermula Jalan Esfahan hingga Kampung Melayu pada setiap Ahad. Bermula 7 pagi, orang ramai berpeluang menghayati keindahan susunan budaya, kesenian, pertukangan tangan dan muzik. Akan datang, lokasi ini akan menghimpunkan jualan aneka makanan tradisi pelbagai kaum. Sazwani Samsu, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madadi.